dapat saya pasangan lah. Sebab pasangan je yang tahu apa luar dalam kita. Dua-dua sebenarnya sangat penting. Cuma kita perlu pandai bawa diri dan bila kita berkawan tu jangan terlalu lebihkan kawan berbanding pasangan kita. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari bertemu kembali di WHI siaran hari Isnin 18 Oktober bersama saya Sugita dan juga Fiza Sabjahan. Dan anda di rumah, apa khabar? Semuanya nampak happy semacam lah Fiza. Saya boleh rasa tenaga mereka. Happy. Saya boleh rasa juga tenaga itu terutama sekali bagi mereka yang berada di kawasan Selangor, wilayah Persekutuan dan beberapa negeri lagi yang hari ini melalui fasa peralihan ke fasa keempat. Tapi kan, suka jugalah untuk kami kongsikan kepada anda kalau walaupun ada macam-macam kelonggaran yang telah pun diberikan, apatah lagi dengan kelonggaran rentas negeri yang telah pun bermula pada Isnin yang lalu, tapi kita harapkan anda semua untuk terus kekal menjaga SOP yang telah pun ditetapkan. Ini jugalah kalau kita lihat dengan perkongsian jumlah kes positif yang dilaporkan sehingga petang semalam merupakan kes terendah sejak hampir beberapa bulan ini, iaitu sebanyak 6,145 kes positif yang dilaporkan. Betul-betul. Dan bagi anda yang mungkin telah sempat pulang ke kampung, ingat sentiasa buat orang kata test kit, bawa test kit bersama dengan anda, sentiasa buat ujian sendiri supaya kita selamat, orang di sekeliling kita pun selamat. Kita nak berseronok, kita nak kekalkan tenaga yang ceria itu, tapi pada masa yang sama kita nak sentiasa sihat dan memastikan orang di sekeliling kita pun sihat. Betul. Walaupun kita gembira dengan jumlah kes positif yang rendah, tetapi kalau kita lihat tanda merah itu masih lagi terdapat 63 kematian yang dilaporkan. Yang ini macam Sugi kongsikan tadi, walaupun ada macam-macam banyak kelonggaran sekatan pergerakan yang telah pun diberikan terhadap anda ataupun kita semua yang telah pun menerima vaksinasi lengkap, tetapi kalaulah kita nak keluar, kita pergi ke tempat orang ramai, pastikan pelitup muka kekal kita pakai. Sebab saya perasan hari Sabtu lepas, saya balik dari kerja, saya lalu di beberapa kawasan, banyak jugalah yang macam letakkan pelitup muka di bawah dagu dan sebagainya. Jadi saya kira itu kadang-kadang perkara sebegitu yang bila kita alpa ataupun lalai, itu juga boleh meningkatkan ataupun menyebabkan kes meningkat. Betul. Dan bercakap mengenai lalai dan alpa, saya terbaca status rakan saya di Facebook. Ini bukan dia sengaja membuatnya lah, tetapi dia terlupa nak pakai pelitup muka dan semua orang memandangnya satu macam, lain macam lah kan. Lepas tu dia baru perasan, alamak, terlupa pelitup muka. Jadi anda di rumah, jangan lupa pelitup muka anda. Kalau ada orang tegur anda, cepat-cepatlah pergi ambil pelitup muka. Betul, jangan kecil hati kalau orang tegur, takut kita terlupa kan. Dan seperti yang dipesan oleh MKN ini, elakkan daripada berada ataupun aktiviti-aktiviti yang berkumpul, masih kekalkan pencorakan dan sebagainya. Itu tentang COVID-19. Dan ini antara berita yang tular, saya kira bermula daripada hari Jumaat lepas sampailah ke semalam. Berita ini masih lagi banyak dikongsikan di pelbagai media-media sosial. Tiada bodyguard, saf VIP, Perdana Menteri solat Jumaat di barisan belakang. Ini telah mendapat perhatian orang ramai kerana Perdana Menteri kita telah ke Masjid Putrajaya Jumaat lepas tanpa kawalan protokol dan telah dikatakan inilah contoh pemimpin yang baik. Dia bersama-sama dengan rakyat. Ya, tak ada pun nak minta saf depan dan sebagainya. Ikut orang kata giliran sebagaimana orang lain. Okey. Baiklah, itu tentang perkara-perkara menarik yang nak kita kongsikan bersama dengan anda. Dan kalau kita cakap tentang pelbagai perkara yang menarik ini kan Sugi, maklumlah dah ramai berpeluang pulang ke kampung, merentas negeri dan sebagainya. Ini juga masanya, sebab sebelum ni kan kita kat rumah, masa belum boleh keluar rumah tu, tengoklah media sosial, cantiknya Pantai Cermin Kuala Selangor, bestnya kafe ni, teringinlah nak pergi. Tapi tak apa, bagi anda yang belum lagi berkesempatan ataupun masih lagi mencari destinasi dan juga lokasi-lokasi menarik untuk anda bersantai seisi keluarga. Ini untuk saya lah yang tak sempat nak pergi bersantai ataupun rentas negeri. Jom kita saksikan saya juga TikTok menarik buat anda dan kami berdua. Silakan. 눈물 들고 이제는 안녕. 어제의 너는
get confused. This one's for you. Baby, you my everything. You all I ever wanted. We could do it real big, bigger than you ever done it. You be up on everything, other ain't never on. Mesti yang antara yang melihatnya tadi mesti terfikir, kalau pergi kafe ni ambil OOTD angle ni dekat kawasan ni cantik lah. Sesuai untuk Sugi lah, suka OOTD. Dan sebenarnya kalau kita lihat kafe-kafe tersebut banyak juga pengaruh daripada kafe-kafe yang berada di luar negara, Korea contohnya. Jadi sekarang ni tak perlu risau, tak perlu pergi ke luar negara. Di dalam negara kita juga terdapat pelbagai lokasi kafe yang menarik. Yang paling dekat untuk kita, Sugi, Kota Damansara. Dan Sugi? Untuk saya, kalau saya pulang ke Kota Baru, rumah abang dan kakak ipar saya akan pergi kafe di Kota Baru itu. Dan mungkin anda jugalah berkesempatan untuk ke kafe-kafe yang unik ataupun menarik, boleh saja anda tag kami di Instagram dan Facebook WHITV3. Okey. Dan kebetulan kan salah seorang daripada rakan kita tinggal di Langkawi dan baru-baru ini Syifa berkesempatan untuk pulang berjumpa dengan ahli keluarganya di sana. Dalam masa yang sama, walaupun Syifa pulang ke kampung untuk berjumpa dengan ahli keluarganya, tapi dia tak nak tinggalkan keluarga di Kuala Lumpur, wanita hari ini, untuk sama-sama kongsikan antara kedai-kedai ataupun lokasi menarik yang terdapat di Langkawi. Jom kita tengok apa yang dapat Syifa kongsikan di Rakit Restoran Langkawi. Tak sabar ni, jom. Hampir 2 tahun Pulau Langkawi sepi tanpa kehadiran pelancong. Kini ianya kembali meriah. Menawarkan pelbagai daya tarikan, Langkawi juga terkenal sebagai syurga makanan laut. Muhammad Razif Sharif, 38 tahun, bersama isteri nekat membuka Rakit Restoran sejak 2 minggu yang lalu. Idea asal dia seperti yang semua sedia maklum, PKP ni melanda kita semua kan. Jadi wife saya pun diberhentikan kerja. Jadi saya membuat pilihan untuk mengusahakan restoran ni lah, untuk menampung cari kos hidup kami. Hutang banyak yang tertunggak tak boleh bayar. Jadi kita buat Rakit Restoran ni. Restoran di atas air yang menawarkan 2 menu utama menjadi daya tarikan pelanggan, iaitu mi ketam viral dan juga mi udang. Keistimewaan restoran ni kerana ia terletak di tengah-tengah laut dan pada pengunjung yang nak datang sini, dia kena menaiki bot daripada jeti Pengkalan Tanyuru lah. Setiap hari, sekitar 10 kilogram ketam dan udang akan dihantar oleh nelayan sekitar. Ini bagi menjaga kualiti dan kesegaran makanan. Meskipun baru beroperasi, ramai pelancong dan juga warga tempatan datang untuk menikmati sendiri kelazatan mi ketam viral ini kerana harganya yang berpatutan. Harga, kita buat harga marhain sajalah. Servis kita cuba buat servis kayangan. Harga mi udang kita serendah RM18 dan harga ni kita rasa mampu milik lah untuk semua pengunjung-pengunjung yang datang sini. Dengan perkhidmatan bot yang kita buat percuma pergi dan balik, dia datang sini hanya bayar harga makan sahaja. Di hadapan saya sekarang ni ada 2 jenis menu, iaitu menu mi ketam viral dan juga mi udang. Okey, saya nak cuba mi ketam viral lah sebab tengok kan udang dia dengan ketam dia ada soto juga. Memang padu, siapa nak rasa kena mai Langkawi.
Sugi, itu dia. Siapa nak rasa boleh mai ke sana. Jadi kan saya kira masih ramai lagi mereka yang pergi bercuti ke Langkawi daripada bermulanya travel bubble di Langkawi sehinggalah kebenaran untuk rentas negeri ini. Selain daripada anda berlayar kan, naik kapal layar pergi Langkawi tu, pergi lokasi-lokasi menarik seperti ke Beras Terbakar dan sebagainya. Apa kata anda boleh naik juga bot pengalaman itu bersama dengan sisi keluarga, boleh menikmati mi ketam dan juga mi udang di rakit-rakit restoran. Awak Rafa ke? Bolehlah juga. Syifa, kalau visa ke Langkawi, awak perlu bawa visa lah ke rakit-rakit restoran. Itulah. Ya. Okey, baik. Dan anda di rumah, kita kembali ke topik kita pada hari ini. Fiza, biasalah kan, dan penonton-penonton di rumah, orang akan berkata, kalau pasangan awak adalah best friend awak, awak memang beruntung. Tetapi, macam mana pula situasinya kalau awak ada kawan, best friend dan juga pasangan dan awak terpaksa memilih salah seorang daripada Sugi macam mana? Saya akan memilih pasangan yang membenarkan saya untuk mempunyai best friend saya. Okey, ini jawapan selamat. Tapi itu kita cakap tentang memilih antara pasangan dan juga rakan karib. Tetapi ada juga dalam kalangan anda yang terpaksa memilih antara pasangan dan juga keluarga. Macam Sugi katakan tu sangat betul, banyak kebenarannya kerana kita bertuah kalau mendapat pasangan yang membenarkan kita untuk masa bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga. Tapi bagi anda pula penonton, apa masalah yang anda alami? Adakah pasangan anda seorang individu yang begitu terbuka membenarkan anda meluangkan masa bersama dengan rakan karib dan juga sahabat-sahabat, ada me time untuk diri sendiri, ataupun pasangan anda adalah pasangan yang kena punch card 24 jam. Tak boleh pergi ke mana-mana dan hanya harus meluangkan masa bersama dengan mereka. Anda boleh hantarkan komen anda, pendapat anda, ataupun kalau anda tak setuju dengan apa yang kami katakan ni, kongsikan bersama dengan kami. Ya, dilema ni kami pun tengah fikir-fikirkan. Tapi anda di rumah, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama tetamu-tetamu kita di studio WHI. Berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Fia, rindulah. Aku pun sama. Bila nak datang rumah? Okey, aku tak kira malam ni kau nak gaduh dengan suami kau ke, nak apa ke, but please. Kau ni, bagi tahulah seminit. Mana boleh? Alah, bolehlah. Aku rindu sangat ni. Okey, tak apa. Aku tak nak paksa. Tapi kalau kau still consider aku ni kawan kau, datang. Amboi, dia ugut pula. Rakan dan pasangan, siapa yang lebih penting? Konflik ini sering terjadi dalam sesebuah perhubungan. Sikap melebihkan rakan dari pasangan ada kalanya mencetuskan perbalahan, terutamanya bagi pasangan suami isteri. Terdahulu tular satu video di mana suaminya yang tiba-tiba rajin mengemas rumah tanpa sebarang sebab. Rupa-rupanya ada udang di sebalik batu. Adakah perlu sehingga menipu dan memberi 1001 alasan demi untuk menjaga hati kedua belah pihak? Selain itu, ada juga yang terasa hati apabila rakannya sudah mempunyai pasangan hidup. Kini terasa seolah-olah telah diabaikan. Justeru kita perlu bijak dalam membahagikan masa dan juga perhatian antara pasangan dan rakan agar sama-sama dapat menjalinkan perhubungan yang sihat dan tidak menyakiti satu sama lain. Itu dia tadi laporan yang sempat disediakan oleh Syifa dan sebenarnya kan daripada laporan tersebut juga banyak menceritakan tentang keadaan yang berlaku pada hari ini yang mana ramai juga dalam kalangan mereka yang dah pun ada pasangan, belum berkahwin, teman lelaki ataupun teman wanita, mahupun mereka yang dah pun mendirikan rumah tangga. Kadang-kadang selepas satu fasa ni mereka rasa tengok kawan-kawan yang bujang tu, mereka pun nak ikut hidup macam orang bujang. Ikut macam mereka yang tak ada pasangan. Dulu sebelum kahwin, kawan kahwin, dia pun nak kahwin. Sekarang tengok kawan tak kahwin ataupun dah tak kahwin lagi, dia pun nak ikut hidup macam tu. Orang kata, dan itu menyebabkan konflik dan ada juga antara mereka yang sudah mendirikan rumah tangga sehingga kan bercerai disebabkan konflik yang berlaku di akibat dilema ini. Itu antara sedikit daripada laporan yang sempat kami kongsikan. Tapi kami nak tanya juga pendapat tetamu kita di studio yang dah tak sabar saya rasa nak kongsikan pendapat mereka. Bersama kita hari ini di WHI, di studio WHI adalah Rina Dayana. Sihat?
Saya sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Kita dekat tapi macam jauh Itulah, tapi tak apa, dekat di hati. Dekat di hati. Kami berada di satu bangunan. Okey. Dan kita bersama dengan Cikgu Fizi hari ni. Ya, Alhamdulillah. Kalau dulu Fizi Hot FM, sekarang Fizi Didik TV. Betul. Cikgu tak ada rotan ke apa? Tak ada. Cikgu. Akan belajar mata pelajaran rumah tangga. Wow. Okey, tapi bukan saja kita bersama dengan Fizi dan juga Rina, kita juga bersama dengan Encik Fazli Yusof yang bersama dengan kita dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Encik Fazli, apa khabar? Selamat tengah hari Encik Fazli. Waalaikumsalam, selamat tengah hari pada Fiza Sugi, Fizi, Rina semua. Ya, Cik Fazli lama tak jumpa. Harap Cik Fazli okey, sihat-sihat, ceria nampak tu. Alhamdulillah, thank you Fizi. Fizi cakap hari ni mata pelajaran rumah tangga dan cinta kita nak pelajari. Okey, kita nak cakap hari ni topik kita kawan atau pasangan, mana lebih penting. Dan saya kira tadi masa saya repost poster kita di Instagram, ramai orang yang bagi komen, kata alamak, ini isu yang selalu I dengan suami I gaduhkan. Dia kata macam tu. Jadi bermakna ini memang isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Kita mulakan dengan Fizi dahulu. Fizi dah pun mendirikan rumah tangga lebih daripada 10 tahun. Betul. Dengan adanya 2 orang cahaya mata. Adakah masalah ini merupakan satu masalah bagi Fizi, ataupun sebenarnya Fizi dan juga isteri sememangnya akrab dan ke mana-mana aktiviti memang bersama dengan isteri? Saya setakat ini Alhamdulillah memang tak pernah ada isu melibatkan kawan-kawan ni. Disebabkan saya melebihkan sekarang ni bila tak ada di radio, saya lebih banyak di rumah. So jadi bila lebih di rumah ni, orang rumah kita pun rasa macam ada di rumah. Dan kita kena seimbangkan antara family dan juga kawan-kawan. Macam saya memang setiap kali hujung minggu je saya akan habiskan masa kebanyakannya dengan kawan-kawan. Antaranya kita pergi ride sama-sama dengan kawan-kawan kan. Isnin sampai Jumaat saya akan berada di rumah, akan habiskan masa bersama dengan keluarga di rumah. Dan disebab itulah hujung minggu saya ambil 5-6 jam je dengan kawan-kawan, apa salahnya kan. 5-6 jam seminggu Tapi Fizi rasa ini peralihan mengikut umur ke macam mana? Sebab mula-mula kahwin tu ada tak masalah ni? Saya memang sebelum kahwin tu memang rumah saya ni sentiasa dipenuhi oleh kawan-kawan. Senang cerita rumahnya ni jadi pot lah. Sampailah saya berkahwin pun keadaan dia tetap sama. Dan so kawan-kawan pun dah faham kalau nak jumpa dengan Fizi, sila datang ke rumah. Dia package lah. All in one. All in one. Tapi bagus juga. Isteri pun rasa lebih selamat, selesa, ada depan mata. Package makanan pun ada juga. Okey, kita ke Rina. Nanti Rina pula. Rina muda. Okey, ini mungkin fasa di mana kita nak keluar bersama dengan kawan-kawan dan ada pula teman lelaki. Dan bagaimana Rina pernah tak mengalami dilema nak keluar bersama dengan teman lelaki tapi kawan pun panggil nak keluar bersama siapa sekarang? Alah, yang selalu kau hadapi tu macam beritahu je lah. Ataupun selalu kena punch card. Okey, to be honest, nak kata Rina berkawan pun very general je. Jadinya tak adalah macam teman lelaki tak bagi keluar ke apa ke. So kalau kawan ajak, kita plan awal-awal. Macam kita cakap lah, of course kita kena seimbangkan. Betul. Lagi-lagi muda, kalau kita tak keluar dengan kawan-kawan, tak seimbangkan masa tu dengan of course kita ada kawan lelaki juga nak keluar juga. So kita sama-sama. Tak pun macam Fizi duduk rumah kan, sekali kan macam Rina, apa kata kita buat planning, kawan keluar sekali dengan kita punya kawan lelaki. Kira-kira couple lagi tu. Sebab tu pentingnya pilih teman lelaki yang sama. Jangan dalam geng-geng kawan-kawan. Itu. Tapi kadang-kadang ada kesian kawan-kawan tak ada pasangan. Kesian Yang itu macam mana? Okey, tak apa. Itu kita nak tanyakan kepada Cik Fazli. Cik Fazli, saya kira kalau kita cakap tentang kawan atau pasangan, siapa lebih penting, kita mungkin boleh masukkan satu lagi fakta, iaitu keluarga. Kadang-kadang ni ada dalam kalangan mereka yang dah berpasangan, sukar untuk membuat pilihan antara pasangan, kawan ataupun keluarga. Sebab ada dalam kalangan pasangan ni tak faham, kena 24 jam punch card, tak percaya, tak nak bagi masa, tak nak bagi me time. Adakah ini satu perkara yang boleh kita anggap sebagai masalah ataupun satu perkara biasa, Cik Fazli? Terima kasih Fiza. Ini persoalan menarik dan menyentuh ramai pihak. Kita kena ingat kehidupan kita ni dia berubah-ubah kan, daripada sebelum tadika, sekolah menengah, lepas tu ke IPT kan. Setiap perubahan tu dia ada perubahan pada tanggungjawab dan rutin hidup, betul kan? Betul. So masa sekolah rendah cara belajar berbeza dengan sekolah menengah. Sekolah menengah ada banyak kerja khusus. Bila masuk universiti kena tak boleh spoon feeding kan. Sama juga bila daripada sebelum kahwin kepada selepas perkahwinan, iaitu kita kena ada perubahan bentuk hidup, sebab yang berubah adalah responsibility. Bila responsibility berubah, maka gaya hidup dan cara hidup perlu diadaptasikan, perlu diubah suai
macam yang Fizi buat tadi, maksudnya jadikan rumah sebagai pot. So maksudnya sesuaikan supaya di antara balance, seimbang di antara keluarga dengan persahabatan. Saya teringat dulu masa akad nikah 18 tahun lepas. Wow, tahniah. Alhamdulillah, tahniah. Yang jadi juru nikah tu almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Wow. Dan di awal khutbah perenggan pertama dia khutbah sendiri je. Dia tak ada teks masa tu. Saya teringat antara awal-awal khutbah dia kata ada beza di antara kawan dengan kahwin. Semasa kawan, bezanya tanggungjawab. Iaitu semasa kawan, tanggungjawabnya mungkin tak banyak. Bila berkahwin, ada tanggungjawab. Jadi, saya tengok bila masuk ke alam perkahwinan, dia dah jadi keluarga kita, dia ada tanggungjawab. Jadi, perbezaannya di antara balance, di antara responsibility dengan enjoyment. Kena balance antara personal territory dengan social territory, private dan public punya lifestyle. Jadi kena balance, kena uruskan. Tak boleh redah macam biasa, kan? Orang yang gagal menyusun semula, mengadaptasikan dan menseimbangkan, biasanya dia akan menghadapi kesulitan dalam rumah tangga. Betul. Okey, banyak input yang Cik Fazli berikan tadi. Ada beza antara kawan dengan kahwin, antara tanggungjawab, private life dan juga public. Itu yang kita kena tahu sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita sebagai individu yang tak tahu nak bezakan ini waktu privacy ke ataupun tidak. Kadang-kadang waktu privacy dengan pasangan ataupun keluarga, rakan-rakan yang bukan ahli keluarga pun ada. Dan itu juga mungkin boleh menyebabkan pasangan kita berkecil hati. Dan lepas tu, awak nak keluar kawan, tak boleh. Itu yang akibat dirantai kakinya. Tapi Fizi, bila apa yang Cik Fazli katakan tadi banyak kebenarannya. Sebab kadang-kadang ramai juga dalam kalangan kita ni, mungkin ketika muda kita sibuk nak cari duit, bekerja dan sebagainya, kita banyakkan habis masa di pejabat ataupun mencari rezeki. Tak ada masa untuk anak-anak dan isteri. Bila dah sampai satu peringkat umur, dah ada duit, kita dah ada hobi, mampu untuk melakukan hobi. Itu yang tadi nak pergi ride dan boleh beli motor besar, pergi memancing, meluangkan masa yang sebenarnya berjam-jam bersama dengan rakan-rakan berbanding keluarga. Balik rumah sekejap 2, 3, 4 jam. Tapi ini yang kita tak nak. Kerana bukan dikongkong, tetapi kadang-kala kita terlepas pandang bahawa kita lebih banyak menghabiskan masa bersama dengan orang luar berbanding ahli keluarga sendiri, Fizi. Betul. Itu memang saya akui. Disebab itulah kita perlu ada keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan kita. Kan? Sekiranya kita boleh menghabiskan masa berjam-jam bersama dengan kawan-kawan kita, apa salahnya kita pun habiskan masa berjam-jam dengan anak dan juga pasangan kita. Sebab kadang-kadang kita lihat, ini berdasarkan pengalaman kawan-kawan saya dah saya tengok sekeliling. Ada satu orang kawan saya, dia cakap, kita habiskan 8 jam. Kita ada 24 jam satu hari. Okey. 8 jam untuk kita bekerja, 8 jam untuk kita beriadah. So jadikan 8 jam beriadah ini bersama dengan family. Okey, dan juga 8 jam untuk waktu kita berehat. So cukup 24 jam tu. Jadi sebab tu saya cakap keseimbangan itu memang sangat perlu. Kita boleh habiskan masa 5 jam dengan kawan, apa salahnya 6 jam kita habiskan masa dengan family kita. Saya nak tanya juga, kadang-kadang Sugi, Rina dan juga Fizi, ada dalam kalangan rakan-rakan ni yang tak faham. Ini mungkin boleh berbalik juga kepada Rina ataupun Fizi. Kadang-kadang dia tak faham sebab bila kita cakap kita nak, tak bolehlah mak kita tak sihat, tak bolehlah kita nak luangkan masa bersama dengan keluarga kita. Tak best ni, tak satu kepala, banyak alasan dan sebagainya. Bosan hari ni, tak payah. Itu yang kadang-kadang menimbulkan rasa macam, sebersalah lah. Sebenarnya nak juga luangkan masa bersama dengan rakan-rakan. Jadi ini memang perkara yang biasa berlaku kerana orang tak faham. Memang betul. Rina agree because sejujurnya Rina pernah je melalui fasa tu. Di mana fasa yang macam ada beberapa tahun yang Rina belum lagi berkawan dengan siapa-siapa. Hari-hari lepak dengan kawan. Sampai lupa pula dengan family. Kadang-kadang bila hari-hari kita lepak. Tapi bila dah berjumpa dengan kawan lelaki, lepas tu kita terlupa pula dengan kawan-kawan kita yang tadi. Nanti dia kata, you ni selalu, it's either you jumpa family ataupun you pentingkan boyfriend you, tapi tak lepak dengan kita orang. So lama-lama dia dah tak ada dah macam message kita cakap nak ajak lepak. So kat situ kadang timbulnya masalah. Lepas tu bila kita nak pergi balik kat boyfriend tu contohnya cakap, I nak lepak dengan kawan I.
Tapi yang dengan boyfriend ni dah terjadi rutin pula untuk kita selalu lepak. Betul. So agak susah lah. Betul. Tak apalah lepak dengan mak je lah kat rumah. Kalau tak payah. Kalau kita dengarkan pendapat Fizi, Rina dan juga Encik Fazli, memang keseimbangan tu amatlah penting. Tapi nak tanya Rina juga. Rina yang muda ini, pernah tak Rina sejujurnya pernah menipu tak? Kita bagi alasan ialah kita selalu bagi alasan mungkin tak ada mood nak lepak ataupun nak cari keseimbangan tu. Tapi Rina pernah tak menipu sebab betul-betul tak nak keluar dengan kawan? Jujur Rina. Sugi ini Sugi bukan nama sebenar ke? Silakan Rina. Jujur Rina. Menipu kawan ke menipu mana-mana pihak untuk kebaikan Rina sendiri, untuk jaga hati mereka? Sejujurnya Rina pernah lah cakap dengan kawan-kawan macam sebenarnya obviously macam Rina lagi-lagi bila dah start radio, lepas tu bila start shooting memang tak ada masa. Even dengan family pun jarang-jarang jumpa, lagi-lagi kalau shooting outstation. Okay. Bila kita balik rumah tu, kadang-kadang kita tak nak jumpa kawan lelaki. Kita pun tak nak jumpa kawan-kawan. Kita macam nak rehat, me time lah. Dan kita tak nak juga, like no offense, nak berjumpa dengan family kalau nak pergi berehat. So kita nak just duduk dalam bilik, dekat atas katil, nak baring, mungkin tengok movie je. Betul. So I pernah lah buat macam cakap I demam ke atau I sakit ke. So macam family tak kacau, kawan-kawan tak kacau, boyfriend pun tak kacau. Benar menipu tapi macam selalu je. Tapi saya kira bukan masalah macam selalu. Saya kira mungkin ramai juga orang yang boleh kaitkan perkara ini dengan diri sendiri. Sebab lain orang, lain kehidupan mereka. Contohlah macam kita punya jadual bekerja. Ramai yang tak tahu. Orang lihat kita di depan TV tapi orang tak tahu kerja-kerja pejabat yang kita harus lakukan. Di hujung minggu kita perlu ada kerja-kerja luar dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita mencari masa untuk diri kita sendiri. Rakan-rakan akan merasakan bahawa macam dia ni tak best, tak sporting boring tak payah ajak dia dan sebagainya. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Nak tahu betul ataupun tidak, kalau ada mungkin orang lain pun ada pendapat yang sama seperti kita, apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik ini. Untuk orang yang dah berkahwin ni, bagi pendapat saya pasangan lah. Sebab pasangan je yang tahu apa luar dalam kita, susah senang kita sama-sama. So memang pasangan yang paling penting. Dua-dua sebenarnya sangat penting. Sebab ada benda yang kita tak share dengan pasangan kita, kita bagi tahu kawan kita. Samalah dengan ada benda yang kita tak share dengan kawan kita, kita bagi tahu pasangan kita. Memang tidak dinafikan pasangan adalah insan yang paling penting berbanding kawan. Sebab apapun, pasangan adalah orang yang paling rapat dengan kita dalam apa jua keadaan sekalipun. Tetapi bukan bermaksud kita tidak boleh berkawan selepas kita berumah tangga ya. Cuma kita perlu pandai bawa diri dan bila kita berkawan tu jangan terlalu lebihkan kawan berbanding pasangan kita. Okey, itu dia pendapat daripada penonton-penonton tadi dan ada juga penonton-penonton yang telah komen di Facebook. Fatihah telah berkata yang telah berkahwin selama dia berkahwin, suami tak pernah kawal nak berkawan dengan sesiapa. Yang penting Fatihah tahu batasan pergaulan itu. Tapi ini pula komen daripada seorang lagi penonton, Siti di Instagram ya. Siti Soleha berkata, saya tak ada chance nak berkawan. 24 jam kena ada dengan dia. Sampai nak pergi toilet pun kena report. Dia fikir saya buat something yang dia tak suka. Kesiannya. Kesian awak. Tapi kalau macam tu, ni saya pula tanya. Kalau macam tu, macam mana kita nak hidup? Seumur hidup macam tu. Itu toxic relationship lah. Macam dirantai lah. Saya setuju. Toxic sangat. Jadi Encik Fazli, mungkin Encik Fazli boleh ulas keadaan yang dihadapi oleh Siti Solehah ini. Ya, itu kan kadang kita sebagai pasangan, kita kena hidup, kita provide apa yang dia perlukan. Jadi apa yang pasangan kita perlukan bukan saja keperluan fisiologi tetapi juga keperluan psychological, emotional ya. Ini juga tanggungjawab pasangan lah. Jadi bila cakap keperluan emosi dan keperluan psikologi, kita kena berbincanglah dengan pasangan kita apa yang dia perlukan, apa yang dia suka kan, macam mana kita boleh lakukan bersama kan. Jadi itu tanggungjawab pasangan ya. Isteri terhadap suami, suami terhadap isteri, kita kena ingat mereka bukannya alat ya, bukannya milik kita, dia tanggungjawab kita. Tanggungjawab termasuk menyediakan kehidupan yang membahagiakan. Jadi yang mudahnya adalah berusaha untuk pasangan kita ni, antara optionnya adalah kita jadikan pasangan kita ni kawan baik.
Jadi kita tak anggap mereka ni sebagai kita memiliki dia kan. Tapi dia adalah kawan yang mana kita ada tanggungjawab dan kita saling membahagiakan dan menggembirakan dan kita memahami apa keperluannya insya-Allah. Saya setuju dengan apa Encik Fazli Saya katakan. pun setuju. Pasangan kita ni bukan milik kita. Betul. Kalau kita faham konsep itu, rasa semuanya akan lebih senang lah, mudah untuk kita teruskan kehidupan. Tapi masalahnya banyak yang tak faham. Itu masalahnya. Kita kena bagi faham. Contoh macam saya dan orang isteri saya, saya kena bagi dia faham. Kan, kata ini saya kenalkan semua kawan-kawan saya dengan dia dan dia kenalkan semua kawan-kawan dia dengan saya. Transparansi tu adalah. Jadi saya kenal kawan-kawan dia kenal kawan-kawan saya. Itu saya rasa itu lebih senang lah. Bila kita dah kenal pasangan, dia tahu pasangan dan kawan-kawan kita pun tahu bagaimana cara hidup kita. Telus lah ya. Lagi dia orang mudah faham lah. Cakap, malam ni tak boleh lah. Malam ni aku ada family time lah. Kan? Mak mentua aku datang, pak mentua aku datang, ayah aku datang, abang aku datang. Tak dapat nak lepak lah kawan-kawan. Dia orang faham. Alhamdulillah. Saya kira itu sememangnya sahabat yang sejati. Sebabnya yang memahami keadaan dan juga perasaan kita, bukan mementingkan diri mereka sendiri. Itu yang paling penting. Sebab kadang-kadang ada juga dalam kalangan individu ni yang mereka sentiasa inginkan kita ada untuk mereka, tetapi mereka tak boleh ada untuk kita dan tidak memahami kita. Itu satu masalah yang berbeza. Kalau kita lihat macam Fizi pergi ride dengan kawan-kawan lelaki lah, dah tahulah okeylah, isteri tak ada cemburu sangat. Rina pun memang rapat dengan kawan-kawan perempuan. Tapi kadang-kala Cik Fazli, ada juga dalam kalangan kita ni yang ada rakan-rakan karib berlainan gender. Macam mana tu Cik Fazli? Macam mana tu? Saya pun tak tahu ni. Kadang-kadang dia kata, contohlah kan pasangan teman lelaki Rina, bukan nama sebenar, contoh kan. Dia cakap macam, sayang, I dah kenal dia 25 tahun sebelum I kenal you. I baru kenal you 2 bulan. Dia cakap macam tu. Jadi you kena faham, kalau I nak kahwin dengan dia, dah lama kahwin dengan dia. Itu alasan biasa. Klise. Itu klise kan. Jadi bagaimana tu? Adakah dibolehkan sebenarnya pasangan kita ini berlainan gender? Kalau kita dah kahwin lagi lah, adakah kita boleh memberi masa yang lebih untuk pasangan kita bersama dengan rakan karib atau kawan-kawan yang berlainan gender ini, Cik Fazli? Saya suka melihat dari perspektif hukum Islam lah dalam bab ni. Dan Islam kata hubungan lelaki wanita bukan mahram, iaitu yang selain daripada orang yang bersama dengan orang yang boleh dikahwini, itu bukan mahram. Maka hubungan itu dia mesti ada reason yang konkret, bukan sekadar persahabatan. Dia mesti ada tujuan nak uruskan apa kan. Adakah dia uruskan transaksi apa kan. Kalau perlu berurusan, mesti ada batas, dan dalam Islam batasnya agak jelas, sangat jelas, dan juga kita perlu jagalah. Maksudnya ada banyak tata susila, dan saya rasa untuk kerukunan rumah tangga, lelaki ke wanita ke, perlu tengok semula adab-adab hubungan lelaki wanita di luar daripada kekeluargaan. Sebab bagi saya ini adalah peraturan yang memang Tuhan dah tetapkan kan. Jadi bila kita ikut tu, dia baik untuk keseluruhan kehidupan insya-Allah. Dan kita tengok sendiri data menunjukkan berapa banyak masalah rumah tangga berlaku apabila salah satu pasangan tu ada hubungan yang rapat di luar kebiasaan kan dengan mereka yang lain, dengan berlainan jantina. Jadi ini sangat jelas. So kita tak boleh nafikan bahawa ia berlaku. Jadi saya ingat, rujuk balik, apakah garis panduan perhubungan lelaki wanita di luar daripada kekeluargaan. Saya rasa potensi untuk konflik tidak berlaku kalau macam Fizi katakan, kita berkomunikasi, ada transparansi. Tetapi kadang-kadang ada juga dalam kes yang bila bergaduh dengan pasangan, dia bercerita dengan rakan karib yang lain gender ni, boleh menimbulkan masalah. Sebab kadang-kadang dia kata, kenapa I tak nampak you di depan mata I? Pasangan I tak faham. Ini yang tadi Cik Fazli maksudkan, bahawa kita kalau ikutkan, kita berbalik kepada hukum untuk kita elakkan daripada mempunyai hubungan sebegitu. Okey, Fizi dan juga Rina, di penghujung perbincangan kita ini, mungkin antara pilihan, kalau diberi pilihan antara pasangan hipotetikal, jangan risau, mahupun rakan, siapa yang akan menjadi pilihan utama diri anda? Saya berada di tengah-tengah. Saya, kalau kita nak menolak kawan-kawan pun tak boleh juga kan. Sebab family ni memang sangat-sangat penting. Betul. Sebab kalau kita tak ada satu hari nanti pun, siapa yang nak angkat keranda kita, siapa yang nak mengkafankan kita, siapa yang nak menguruskan kita punya pengemumian kan. So kita kena seimbang. Jadi bagi pilihan saya tetap memilih
keluarga. Sebab keluarga adalah segala-galanya. Tempat kita meluahkan, tempat kita dalam segenap situasi kita memerlukan keluarga. Tapi jangan diingat kita juga memerlukan kawan-kawan. Betul. Orang kata kalau lepas kahwin kita bersama dengan keluarga, katalah dengan isteri ataupun suami. Tapi kawan kita ada sebelum itu, sepanjang perjalanan kita, dan keluarga kita, mak, ibu atau ayah dan juga adik-beradik kita juga bersama kita. Rina, kalau Fizi sudah berkahwin, ada anak, mungkin konsep dia lain. Kalau Rina sendiri yang belum berkahwin, rakan ataupun pasangan? Okey, sejujurnya sewaktu belum kahwin lagi. Okey, betul juga ya. Jadi sebab Rina belum kahwin, jadi of course kita macam Fizi jugalah, like 50-50 lah, kawan dan juga pasangan, sebab kena jugalah seimbang. Tapi kalau anda kata Rina dah berkahwin, Rina rasa Rina pilih pasangan kot, because kita perempuan of course terikat dengan suami. Suami is syurga juga kan. So kalau dah berkahwin, of course partner lagi penting. Kalau dia kata sayang, you tak boleh keluar hari ni, duduk rumah. Okey, dan I'll duduk rumah. Calon isteri solehah ya. Tapi saya kena mengenali Rina dengan lebih rapat. Saya pernah bekerja sama dengan dia. Saya nampak Rina ni dia seorang yang mementingkan family. Setiap hari dia akan telefon mak dia. Dia akan telefon nenek. Ni nenek baru call. Nenek buka tadi. Hai mak. Hello mak. Okey, sebelum kita nak tanya kepada Cik Fazli tentang kesimpulan kita pada hari ini, saya nak tanya satu soalan kepada Sugita. Oh wow. Antara pasangan dan juga sahabat ataupun rakan-rakan, yang mana akan menjadi pilihan anda? Jawapan awal tadi tu tak kira. Saya akan memilih rakan saya yang bersama dengan saya sepanjang umur saya inilah. Pasangan itu pasangan? Tak ada pasangan lagi kan? Okey. Itu yang kita nak tahu sebenarnya. Tak ada pasangan lagi. Masih lagi single. Alright, single and available. Okey, Cik Fazli, di penghujung perbincangan kita ini, saya kira memang kalau kita tanya soalan ini kepada ramai orang, ramai juga yang sukar untuk membuat keputusan. Tetapi sebagai seorang ahli akademik, mungkin Cik Fazli boleh kongsikan kepada penonton antara sahabat ataupun rakan ataupun pasangan kita, mana satu yang sepatutnya menjadi prioriti ataupun pilihan kita dalam kehidupan? Kita kena kenapa ada dilema di antara sahabat dengan persahabatan dengan keluarga. Memang kita kalau tanya feedback lah, memang jumpa kawan ni seronok, dan memang ada beberapa kajian menunjukkan bahawa ramai orang lebih seronok spend masa bersama kawan berbanding dengan family. Saya ambil satu contoh kajian oleh Southern Methodist University. Nama profesor ni Profesor Nathan Hudson. Dia buat kajian mendapati memang ramai orang lebih seronok bersama dengan kawan berbanding dengan pasangan. Tetapi dia kata faktornya adalah kerana aktiviti bersama pasangan dan keluarga berbeza dengan aktiviti bersama kawan. Aktiviti bersama kawan ni memang dia kata socializing, relaxing and sharing meal, buat aktiviti hobi. Memanglah seronok. Betul. Dengan keluarga buat apa? Kemas rumah, cuci pinggan, kan? Jaga anak, tukar lampin. Itu pun seronok Encik Fazli, cuci pinggan. Memang. Jadi saya rasa apa kita kena buat ialah kita kena mendidik jiwa dan hati kita supaya tukarkan family kepada best friend. Tukarkan keluarga sebagai orang yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Mungkin sikit 4P, iaitu jadikan mereka prioriti kita. Yang kedua adalah pause, berhenti sejenak dengan kesibukan di rumah ataupun dengan keluarga. Spend masa sepenuhnya dengan family. P yang ketiga, programkan semula otak, nyatakan bahawa anak-anak, keluarga sumber kebahagiaan, sumber kegembiraan. Dan P yang keempat adalah plan aktiviti bila bersama dengan pasangan ataupun keluarga. InsyaAllah kita boleh tambahkan kebahagiaan bersama family dan pasangan kita, insyaAllah. InsyaAllah. Menjadikan hubungan itu pun lebih seronok lah kan. Tapi Fizi, Rina, kalau kita tujukan soalan tu kepada Fiza macam mana? Okey, saya dah ada jawapan dah. Kawan atau pasangan, saya pilih family. Wow. Saya They think out of the box. Saya memang kawan atau pasangan, prioritinya tentulah family. Macam Fizi katakan tadi, apa-apa pun dalam kehidupan kita ni, hidup, suka, duka dan bangun kita bersama dengan keluarga. Sahabat kita mungkin akan berkahwin satu hari nanti, mungkin akan bersama dengan keluarga mereka meninggalkan kita. Tapi keluarga akan terus kekal bersama dengan kita sampai bila-bila. Setuju sangat. Tapi pasangan ada? Pasangan belum ada lagi. Kita nak berehat dahulu seketika. Kami harapkan perkongsian kami pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna buat
anda semua tak payah fikir-fikir jauh. Anda boleh buat keputusan mana satu yang paling penting dalam hidup anda. Ikut keputusan anda, keputusannya di tangan anda. Baik, kami nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Fazli atas perkongsian hari ini. Fizi dan juga Rina, terima kasih. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti yang telah kami janjikan tadi, ada macam-macam pengisah menarik nak kami kongsikan bersama dengan anda. Apatah lagi kan, sekarang dah boleh pun merentas negeri, nak berjumpa dengan keluarga, tak tahu nak bagi hadiah apa, tak berkesempatan pulang berhari raya hari itu. Mungkin ini masanya untuk anda tukarkan set perabot baharu untuk ibu, ayah ataupun keluarga anda. Jadi hari ini kami nak kongsikan bersama dengan anda, kami bawakan pengarah reka bentuk Line Furniture Malaysia Timber Industry, iaitu Puan Nurhani Khatijah binti Muhammad Ali. Assalamualaikum Puan Hani. Waalaikumsalam Fiza. Sihat Puan Hani? Sihat alhamdulillah. Okey Puan Hani, mungkin Puan Hani boleh kongsikan bersama dengan kami di penonton di Wanita Hari ini bagaimana bermulanya Line Furniture ini. Okey, saya belajar dan bekerja di Australia selama 7 tahun. Lepas tu 2009 saya pulang ke Malaysia. Dan saya tak start company saya immediately. Saya bekerja sini sana dulu untuk 4 tahun. Lepas tu baru saya mulakan saya punya syarikat. Jadi waktu tu saya macam tak ramai lah dalam industri ni yang buat bespoke dalam kerja kayu ni. Dalam masa selama 3 tahun saya pulang daripada Australia tu, saya aktif dalam industri perabot. Saya dilantik sebagai mentor dan hakim untuk 2 design award, yang satu bersama MIF, Malaysia International Furniture Fair, dan lagi satu bersama Mobili Milan Malaysia yang sekarang dikenali sebagai Tanggam lah. Okey. Yang itu dianjurkan oleh Malaysia Timber Industry Board, MTIB, yang menaja saya sekarang ni. Okey. Puan Hani, kalau kita dengarkan profil Puan Hani, saya sendiri amat teruja. Apatah lagi penonton-penonton kita. Jadi mungkin Puan Hani boleh kongsikan juga, adakah sebenarnya kalau kita lihat dari segi rekaan-rekaan lain design ini adalah rekaan-rekaan yang banyak diinspirasikan dari reka bentuk di Australia, dan adakah Line Furniture ini juga mempunyai DNA daripada Australia? Okay, good question. Sewaktu kami di Australia, kami exposure kami sangat banyak dalam hands on. Jadi maksudnya lebih ramai designer makers di sana. Jadi designer adalah maker sendiri. Maksudnya mereka boleh hasilkan perabot kayu tu sendiri dengan tangan mereka sendirilah. Jadi itu yang menarik minat saya untuk belajar lagi dan bekerja di sana. Nak cakap DNA Australia tu tak berapa sangat, cuma persamaannya adalah dari segi joinery. Kalau bahasa Melayunya tanggam. Okey. Jadi di sini tak banyak yang menggunakan proses tanggam itu. Sebab itu adalah lebih rumit dan makan masa. Kalau kita lihat dari segi reka bentuknya yang sedikit unik dan penggunaan tanggam itu yang jarang-jarang digunakan di Malaysia, dan pengalaman selama beberapa tahun berada dalam industri ini, kalau boleh Puan Hani kongsikan antara projek-projek yang dah pun Line Furniture buat di sini dan yang boleh dibanggakan. Okey, alhamdulillah 4 tahun lepas saya dapat job dengan Chloe Hotel. Saya sekarang berada di Chloe Hotel di Bukit Bintang, dan projek yang kedua adalah dengan Kapas Heights di Bangsa, ya. Yang itu adalah luxury condominium, dan dua-dua pemiliknya adalah orang yang sama. Jadi daripada Chloe Hotel ke Kapas Heights ni ada repetition of style, sebab kita pakai designer yang sama, saya, dan bahan mentah yang sama. Jadi untuk projek ni saya diberikan freedom
untuk propose design saya sendiri dan kebanyakan barang yang lain buat adalah kolaborasi daripada hasil saya, arkitek bangunan tu juga pun orang yang sama dan pemilik hotel dan kondominium. Jadi kami sentiasa ada idea-idea reference yang baru, jadi kami akan beri input dan brainstorm idea-idea baru ni untuk matchkan suasana yang pemilik nak untuk bangunan tu. Okey. Mungkin Puan boleh kongsikanlah juga bagaimana setakat ini penerimaan pelanggan terhadap produk-produk yang dikeluarkan dan juga dihasilkan oleh Line Furniture ini. Okey, saya percaya pada mulanya 2012 tu susah saya nak tembus market di Malaysia ni sebab bespoke ni tak berapa ramai dan kebanyakan orang dia lebih cenderung untuk membeli produk yang dah ada brand placement kan. Jadi saya selama 9 tahun berniaga, saya rasa yang penting sekali adalah kita menarik minat diorang dari segi knowledge. Jadi dia faham dan kenal saya punya produk dan customer lebih semakin bijak membeli dan memilih. Jadi mission saya adalah untuk mengajar bagi mereka faham apa dia produk bespoke dan kenapa value dia lebih tinggi daripada perabot-perabot yang you off the shelf di luar sana. Jadi knowledge ni sangat penting untuk you nak influence and then create your ambience yang di rumah ataupun di pejabat ataupun di any commercial spaces that you have. Okey. Baiklah Puan Hani, di penghujung segmen kita ini mungkin Puan Hani boleh kongsikan apakah harapan Puan Hani terhadap Line Furniture ini dan juga industri perabot kita di Malaysia dan mungkin dalam kalangan penonton juga teruja nak lihat koleksi-koleksi daripada Line Furniture ini. Okey. Ya, mungkin harapan saya lebih kepada nak mendekatkan educate people more about bespoke furniture and then lebih-lebih lagi daripada segi joinery dia. Jadi kenapa dia makan masa, kenapa kita kena very detail dan selalunya ambil masa. Masa tu penting. Jadi tak boleh rush kita dan sebagainya. Dan design reka bentuk tu semua datang daripada most of the time saya ataupun klien sendiri. Jadi nak olah satu design makan masa lagi. Okey. Jadi insyaAllah saya akan keluarkan brand yang baru. Nantikan Aiko produk off the shelf saya daripada Line. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Nurhaini Khatijah Muhammad Ali daripada Line Furniture yang telah pun berkongsi kepada kita tentang dimensi baru tentang perabot menggunakan tanggam ini yang jarang-jarang ataupun sukar untuk kita dapati di Malaysia. Dan kalau nak tengok koleksi-koleksi ataupun reka bentuk tu boleh ke FB dan juga IG Line Furniture. Okey. Ya, betul. Baiklah, kita nak berehat dahulu seketika sambil-sambil anda cuci mata. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami dan terima kasih kerana setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Terima kasih juga untuk komen-komen anda dan di sini sahaja siaran hari Isnin dan esok WHI kembali dengan topik. Ya, bersempena dengan Maulidur Rasul, esok Fahrin dan juga Hawa akan menemani anda dengan satu lagi topik iaitu manjakan isteri mengikut Rasulullah. Kita bersama dengan tetamu istimewa Ustaz Herianto dan juga Syuib yang akan bersama-sama dengan kita pada esok. Baik, terima kasih. Jaga diri. Bye-bye. Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati.